ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu baik, saya go. Tiada kata seindah selawat untuk ku puji baginda. Kaulah cahaya atas segala cahaya, terangi alam buana. Ya Rasulullah. Sama dengan C. Macam contoh minggu lepas kan kita cerita isteri saya berapa ketiga dulu pernah satu kali tu saya ambil dia daripada office. So masa tu maghrib, so daripada jauh saya tengok dia macam kenapa dia macam berlari-lari anak kan, lepas dia nak punch. Tulis suratan darinya, ketentuan yang Maha Esa. Fiqh ataupun syariat ataupun disebut ibadah, kita dah kenal Allah Ta'ala tadi, maka kita kena tahu dan sudut macam mana nak men-apply, nak melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang ini disebut sebagai Syurga yang bakal dinanti impian setiap insan ini. ya sama-sama, betul-betul kan ya, kita hadir dalam majlis ni, betul kan, supaya tidak sia-sia, tidak kita duduk kelas jam tu habis gitu je, habis gitu je, tak ada nilai apa-apa dalam SWT. Darimu ya Allah, Dapat apa-apa. Maka atas dasar inilah makruh juga termasuk perkara yang mereka ini terjaga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini sama dengan isu kita niat pasti akan sampai, sebab yang menyampaikan itu adalah Allah. Sebab itu Nabi kata barang siapa niat kerana Allah dan Rasul, maka niat itu adalah untuk Allah dan Rasul. Dan dalam bab itu sangat menarik apabila dikupas betapa apabila seorang itu niat betul kerana Allah dan Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Bila terbitnya mentari, buktinya segala kewujudan. Turunnya sang matahari, muncullah sinaran rembulan. Apalagi yang diragui, sukakah untuk mengakui? Pejamkan mata, analisa pastinya, kudratmu tak bisa kusahkan. Okey, baik, saya go. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya.
Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Mencari kesejahteraan dan kekayaan dalam kehidupan untuk diri dan keluarga merupakan impian setiap insan. Dalam mencari kekayaan, nilai keberkatan tidak boleh diabaikan demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ia akan lebih bermakna dengan adanya teman setia di sisi yang mengambil berat tentang perjalanan membina kekayaan anda. Kami mempunyai para perunding yang bersedia membantu anda untuk membina dan mengumpulkan kekayaan, melindungi dan menyucikan harta serta mengagihkannya kepada insan tersayang secara patuh syariah melalui perkhidmatan pengurusan kekayaan Islam oleh RHB Islamic. Layari rhbgroup.com untuk info lanjut hari ini. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Bala bencana singgah menerpa, menguji jauh mananya sabar kita. Mungkin selama ini kita terlupa. Kita terlalu leka dengan nikmat kurniaannya, maka diberi sedikit ujian, menguji tahap keimanan di jiwa. Bila kesusahan terasa hidup terlalu payah, berbagai persoalan menerjang, baru minta petunjuk hidayah. Asa kerana ada rahmat di sebaliknya yang tidak kita ketahui. Dalam hidup ini teruslah berdoa pada Allah, Pengasih, Pemurah dan Penyayang.
kurniaannya, maka diberi sedikit ujian, menguji tahap keimanan di jiwa. Sejuk perut ibu, mengalir air mata ayah apabila melihat anaknya dapat memberi tazkirah di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Suara anak yang dijaga dari kecil kini terdengar di bumi barakah menyambung kalam Rasul dan para sahabat, memimpin hati-hati jemaah yang rindu Rasulullah dan ingin kembali kepada Allah. Ayuh anak-anak muda lepasan SPM, lepasan tahfiz dan lepasan madrasah, banggakan ibu dan ayah kalian dengan bekerjaya sebagai mutawif profesional. Sambung belajar dalam jurusan Diploma Kemahiran Pengurusan Mutawif Umrah dan Ziarah di 10 universiti awam terkemuka di Malaysia. Untuk mendaftar, layari www.pmdic.edu.my. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertaluk kepada terma dan syarat. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Negeri Sembilan 102.7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini kita sambung kembali bersama rancangan setiap hari Khamis, rancangan Imanunah Iman kami. Dan Alhamdulillah untuk petang ini kita bawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini Alhamdulillah kita mengalukan kehadiran yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Nasruddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ada talian pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah bikhair ya Doktor. Dan insya-Allah sentiasa bikhair wa sahah wa afiyah insya-Allah. Terima kasih juga masih lagi meluangkan masa untuk rancangan Imanuna pada petang ini, dan kita akan sambung kembali bersama kitab kita ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta. Dan untuk anda boleh buka juga untuk kita nak sambung bersama Doktor dalil sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk waktu ini bersama Doktor untuk mukadimah ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
kepada Yang Terhormat Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada Khamis 15 petang di Radio IKIM, dengan harapan insya-Allah segala ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada petang yang berbahagia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab iaitu ke arah permekasaan akidah Islam di alam Melayu, iaitu terjemahan kitab Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki kitab insya-Allah boleh membuka muka surat versi Arab dia 246 dan versi terjemahannya adalah muka surat 198. Sedangkan yang berada di atas steering yang berada di atas steering yang sedang dalam perjalanan ke destinasi masing-masing, fokus berada di jalan serta khusyuk mendengarkan Radio IKIM insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, marilah kita mulakan pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Babun, ay hadha, adapun ini sebuah bab. Ad-dalil, babud dalili ala wujubi sifatil ma'ani wa wujubi ahkamiha lahu ta'ala wa wujubil kidami wal baqa'i di jami'iha wa ma yata'allaqu bidzalika. Itu bab dia sahaja panjang. Bermaksud muallif berkata, dalil wajib sifat ma'ani dan hukumnya bagi Allah Subhanahu wa taala, serta wajib sifat qidam dan baqa, serta segala sifat dan sebarang perkara yang berkaitan dengannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita di dalam bab ini, bab yang sedang kita berada pada waktu ini adalah berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni apa? Iaitu sifat yang berdiri pada zat. Dia adalah sifat yang wujud yang berdiri pada zat. Ini yang mana dengan sifat ini tergantunglah sifat dia apa. Ini nama dia sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ini adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan juga, kalau kita rujuk di dalam dia punya footnote muka surat 198, sifat ma'ani adalah sifat yang wujud yang mewajibkan bagi zat yang bersifat dengannya, wajib dengan maksudnya lazim, wajib akli, dengannya sebuah hukum ketetapan suatu perkara seperti sifat kuasa. Ini dijelaskan oleh para ulama. Lalu menurut Al-Imam As-Sarqusti, sifat-sifat ma'ani terbagi kepada dua jenis. Satu, sifat yang tergantung padanya perbuatan Allah. Yang kedua, sifat yang tidak seperti itu. Maka yang pertama adalah sifat berkuasa, berkehendak dan hidup. Yang kedua, selain sifat tadi, seperti sama', basar dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Maka bila kita sudah memahami sifat ma'ani, yang mana ma'ani ini akan yakni wa wujubi ahkamiha. Wa wujubi ahkamiha iaitu apa? Iaitu lazim baginya, seperti ilmu berarti menunjukkan Allah SWT mengetahui. Qudrah berarti menunjukkan Allah SWT berkuasa. Ini dikatakan wa wujubi ahkamiha, dan hukumnya iaitu apa? Keadaan seperti yang lazim baginya. Kalau Allah ada ilmu berarti Allah maha mengetahui. Lazimlah Allah ini maha mengetahui. Kalau berkuasa, sifat kudrah berarti lazimlah Allah ini berkuasa dan lain-lain. Ini
lahu ta'ala wa wujubil kidam. Dan juga wajib bersifat dengan kidam. Iaitu, ingat, sifat-sifat Allah ini adalah kidam. Sedia ada. Qadim. Jadi bila kita kata Allah maha mengetahui, ilmu Allah ini bukan dari tidak tahu lalu tahu. Sedia ada. Dan baqa', kekal. Iaitu, kalau Allah SWT maha mengetahui, dia tidak akan menerima ketidakketahuan. Ini namanya kidam dan baqa'. Jadi Allah wajib, sifat-sifat ma'ani dia adalah sifat yang qadimah, yang sedia ada, serta baqiyah, atau kita panggil kekal. Sifat tersebut tidak akan berkurang sama sekali. Inilah yang membezakan antara kita dengan Allah. Contoh dia, ilmu. Kita pun ada ilmu. Tapi ilmu kita dari tiada kepada ada. Maksud dia apa? Kita perlu kepada belajar. Kita perlu kepada penelitian. Kita perlu kepada membaca. Baru kita tahu. Dan tidak kekal. Kerana apa? Apa yang kita tahu, tengoklah nanti dah tua. Kita pun mungkin dah lupa. Kan? Kita mungkin dah tidak tahu. Kita mungkin sudah tidak begitu tajam penilaian kita, pembacaan kita, dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini yang memerlukan kepada apa, tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu perlu kefahaman bahawa sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang qadimah, sedia ada, dan baqiyah maksudnya kekal. Sifat tersebut kekal, tidak berkurang sama sekali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Sanusi li jami'iha wa ma yata'allaqu bidzalika. Allah, kita akan syarahkan ketikan tersebut setelah ini. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, bersama para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Palestin dianggap sebagai tanah suci umat Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud. Nabi Musa berkata lagi, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yakni Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya, dan janganlah kamu berundur ke belakang. Jika kamu undur, maka kamu kelak menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat." Surah Al-Ma'idah ayat 21. Palestin juga merupakan tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidul Haram di Makkah ke Masjidul Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihat kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Di Palestin juga terdapat Masjidul Aqsa yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama sebelum ditukar kepada Masjidul Haram yang menghadap Kaabah. Sejarah juga mencatat satu lagi peristiwa penting di bumi Palestin. Pada tahun 1187 berlaku perang salib antara tentera Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentera Kristian. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan ketinggian akhlak dengan tidak membalas perbuatan tentera salib yang zalim semasa menawan Baitul Maqdis
dan negeri-negeri yang dilewati. Sultan Salahuddin memberikan perlindungan kepada semua tawanan perang, golongan tua, wanita dan anak-anak tentera salib dan memberikan tempoh 40 hari untuk mereka meninggalkan Baitul Maqdis. Akhirnya seluruh tanah Palestin dapat ditawan semula. Negara tidak sah Yahudi telah tertubuh di Palestin dengan kenyataan dasar oleh kerajaan British yang mengisytiharkannya melalui perisytiharan Balfour pada 2 November 1917 dan mendapat persetujuan Amerika Syarikat pada 31 Ogos 1918. Maukah kita terus melihat air mata rakyat Palestin terus mengalir sederas darah mereka yang tumpah ke bumi? Relakah kita terus membiarkan peristiwa pembunuhan beramai-ramai seperti yang berlaku di kamp pelarian Sabra dan Shatila terus berulang? Sanggupkah kita hanya pekakkan telinga mendengar tangisan dan jeritan golongan tua, wanita dan anak-anak kecil yang tidak berdosa? Ayuhlah kita bangun, satukan hati dan kudrat kita tanpa mengenal agama dan kaum demi pembebasan dan keamanan Palestin. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna Iman kami, dan alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pada waktu ini untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Masih bersama para pendengar, buka kitab ke arah perperkasaan akidah Islam di alam Melayu Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Dan untuk anda yang belum mendapatkannya, boleh dapatkan melalui pegawai pemasaran kami Encik Johari di 0192380466. Untuk waktu ini bersama doktor kita sambung kembali dalil sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Untuk waktu ini silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita masih membahas tentang definisi sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini yakni wa wujubil qidami wal baqa, dan wajibnya segala sifat ini serta wajib sifat qidam dan baqa. Maksud dia segala sifat ma'ani Allah ini mestilah kekal dan juga sedia ada, serta segala sifat dan sebarang perkara yang berkaitan dengannya. Li jami'iha, maksudnya bagi seluruh sifat-sifat ma'ani Allah mestilah wajiblah ia bersifat sedia ada dan kekal. Wa ma yata'allaku bidzalika, dan segala sifat yang berkaitan dengannya. Maksudnya li jami'iha. Jadi kita tak boleh kata yang baqa dan qidam hanya sifat ilmu dan kudrah. Akan tetapi kita kata semuanya. Maksud dia adalah sifat ilmu, sifat kudrah, iradah, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat ma'ani. Semuanya qadim dan kekal. Itu yang pertama. Yang li jami'iha. Okey. Wa ma yata'allaku bidzalika, dan segala yang berkaitan dengannya. Seperti halnya bila kita kata Allah Subhanahu wa taala
bersifat dengan sifat kudrah, maka sesuatu itu diwujudkan atau ditiadakan dengan kudrahnya. Maka bukan kewujudan sesuatu itu dengan tabiat ataupun disebabkan oleh causality. Causality itu maksud dia adanya perbuatan ini maka jadilah ini, adanya ini maka jadilah ini, bukan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Begitu juga membahas bahawa perbuatan Allah itu bukan kerana ada gharad, ada kehendak, ada gharad. Gharad itu adalah hajat dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik. Jadi ini adalah baru muqaddimah dia. Dia tulis babun lah. Babun tu adalah bab menerangkan tentang dalil tersebut. Wa fihi fusulun. Selanjutnya nombor 28, wa fihi fusulun, iaitu terdapat padanya beberapa fasal. Maka sekarang kita masuk al-faslu al-awwalu, fasal yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Al-faslu al-awwalu fi wujubil qudrati wa ahkamiha. Fasal yang pertama menerangkan sifat wajibnya kudrah. Iaitu sifat Allah SWT itu wajiblah bersifat, Allah SWT itu wajiblah bersifat dengan sifat kudrah. Kudrah ni maksud dia adalah kuasa. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya atau hukum hakam yang berkaitan dengannya. Itu wajib sifat kudrah bagi Allah Ta'ala dan hukum-hukumnya. Wa yalzamu aidan an yakuna muhdithul alami qadiran wa illa lama awjada syai'an minal alami bi qudratin li'annahu la yuqalu qadirun la qudrata lahu ghairi muttahidatin bidhatihi wa illa lazima kaunul isnaini wahidan wa huwa muhalun la yuqalu. Maksud dia hadirin hadirat hafizakumullah, lazim juga bagi pencipta alam, lazim juga bagi pencipta alam ini zat yang berkuasa qadir. Berarti yang mencipta alam ini kan Allah. Maka Allah wajib bersifat dengan sifat qudrah atau dalam keadaan qadiran, berkuasa. Maksud dia apa hadirin wal hadirat hafizakumullah? Kalaulah pencipta alam ini tidak qadir, tidak berkuasa, lemah. Jikalau tidak, apa dia kata? Iaitu jikalau tidak, nescaya tidaklah dia menciptakan sesuatu pun daripada alam ini. Kerana dia akan kata lemah. Kalau Allah yang menciptakan alam ini tidak qadir, dalam erti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lemah, maka nescaya pencipta alam ini tidak mampulah mencipta alam ini. Kan? Kerana apa? Kerana dia lemah. Olehnya ia dapat mencipta alam ini kerana dia maha kuasa. Dia maha berkuasa, maha kuasa. Jadi Allah SWT bersifat dengan sifat berkuasa, iaitu kudrah. Dan kerana Allah SWT itu bersifat dengan sifat kudrah, lazimlah ia juga bersifat dengan sifat dalam keadaan qadiran, dalam keadaan berkuasa. Allah SWT yang menciptakan alam ini. Dengan sifat kuasa tadilah Allah SWT mewujudkan alam ini dari tiada kepada ada. Mewujudkan tuan-tuan daripada tidak ada kepada ada. Dan yang dah ada ini nanti mungkin juga akan dimatikan atau ditiadakan. Alam yang indah yang kita lihat di alam ini semuanya akan sirna ketika sampai waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk mensirnakan ia atau menghancurkan ia. Maka segala isi zahir dan batin alam ini, segala isi alam ini, maksud dia langit, bumi, gunung ganang ni semua akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipanggil nanti hari kiamat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apakah dalilnya?
Jikalau tidak, nescaya tidaklah dia mencipta sesuatu pun daripada alam ini. Berkuasanya tadi adalah dengan sifat kudrah, sifat kuasa. Kerana tidak masuk akal zat yang berkuasa tidak memiliki sifat kudrah. Kenapa Allah SWT ini bersifat dengan sifat kudrah? Jadi sifat tadi itu kita panggil kudrah, itu adalah sifat ma'ani. Sifat yang berdiri pada zat. Allah SWT qadir, maha kuasa. Qadir itu isim fa'il kita panggil. Isim fa'il, isim fa'il. Iaitu menunjukkan bahawa Allah SWT adalah zat yang berkuasa. Tak mungkinlah zat yang berkuasa tidak bersifat dengan sifat kuasa. Mestilah ia bersifat dengan sifat kuasa. Kerana kenapa bahas pelik-pelik? Sebab golongan Mu'tazilah, dia kata Allah ini berkuasa, maha kuasa, tapi tidak bersifat dengan sifat kudrah. Dia kata macam tu. Boleh pula. Dia kata Allah ini qadir la bi kudratin. Iaitu Allah ini maha kuasa bukan dengan sifat kudrah. Tapi Allah sendiri itu adalah qadir. Kita jawab, justru bila kita kata macam tu, justru kita akan letakkan Allah ini bersifat dengan sifat kudrah, iaitu bersifat dengan sifat maha kuasa. Otomatik kalau dia bersifat dengan sifat kudrah, mestilah dia maha kuasa. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Yang salah dan yang batil, yang jelas-jelas boleh menyebabkan kekufuran, orang yang menafikan Allah SWT itu maha kuasa. Maksudnya ini yang jelas-jelas boleh menyebabkan seseorang itu jatuh kufur. Sebab itu golongan Mu'tazilah dalam bab ini berbeza dengan ahli sunnah. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak menuduh atau menghukum golongan Mu'tazilah sebagai kufur. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kesalahan, kita sebut itu kesalahannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sifat kudrah tadi tidak bersatu dengan zatnya. Apabila kita berbicara tentang sifat kudrah, ghairi muttahidatin, bahasa Arab dia, iaitu sifat kudrah tadi ghairi muttahidatin bidatihi. Maksudnya sifat kudrah itu tidak bersatu dengan zatnya, bererti bukanlah zat Allah itu adalah sifat. Zat itu zat. Sifat ma'ani, sifat kudrah itu adalah sifat ma'ani yang berdiri pada zat. Ini kena dibezakan. Iaitu Allah bersifat. Bukan zat Allah itu kudrah. Bukan berarti kudrah Allah itu adalah zat Allah. Bukan. Dia adalah sifat yang berada pada zat. Ini yang dimaksudkan dengan ghairi muttahidatin tadi. Hadiri wal hadrat hafizakumullah. Kerana ahli sunnah wal jamaah, iaitu mereka memahami bahawa sifat itu adalah sifat, zat itu adalah zat, cuma sifat ini berdiri pada zat. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Lalu disebutkan al-imam oleh al-imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala, dan perkara itu adalah satu. Dalam hal ini mustahil dan tidak masuk akal. Nescaya adanya dua perkara itu adalah satu, dan hal ini adalah mustahil dan tidak masuk akal. Maksudnya, kenapa sifat itu sifat, zat itu zat? Maksud dia macam mana? Kenapa? InsyaAllah kita akan syarahkan perkara ini sebentar lagi. Hadirin wal hadirat, baik doktor, alhamdulillah, terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami.
Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam berbagai riwayat hadis dilaporkan bahawa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah di masjidnya, baginda akan berdiri di atas sepotong batang pohon tamar yang dikhaskan untuknya. Setelah beberapa lama, seorang sahabat mulia radhiyallahu anhu menawarkan untuk menukang sebuah mimbar tempat junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Tawaran itu dikabulkan. Lalu sebuah mimbar bertangga 3 atau 4 dikerjakan untuk mengganti batang pohon tamar. Setelah mimbar itu siap, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa lebih selesa. Lalu baginda pun mula meninggalkan batang pohon tamar dan menggunakan mimbar yang disediakan untuknya. Apabila itu berlaku, kedengaranlah di dalam Masjid Nabawi suara ratap tangis seperti unta betina meratapi anaknya. Suara ratapan itu kedengaran di seluruh ruang masjid dan amat menyayat hati. Rupa-rupanya ia adalah suara batang pohon tamar yang hibah kerana ditinggal junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila menyadarinya, maka ramailah sahabat yang menangis. Batang pohon tamar itu terus menangis hinggalah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dan memeluknya. Lalu diamlah ia. Baginda kemudian bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, law lam altazimhu, lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah, tahazzunan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, jika aku tidak datang memeluk batang pohon tamar ini, nescaya ia akan terus begini hingga ke hari kiamat, kerana hibah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kerinduan batang pohon tamar kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menceritakan kisah ini, beliau akan menangis dan mengujar, "Wahai manusia para hamba Allah, sepotong kayu meratap hibah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tahu siapa baginda itu. Selayaknya kamu sekalian lebih patut untuk rindu menemuinya." Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Johor Bahru 106.2 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman kami, dan masih bersama Alhamdulillah yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih membincangkan tentang dalil sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dari kitab Ke Arah Permekasaan Aqidah Islam di Alam Melayu Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk kita sambung terlebih dahulu, dan insya-Allah kita akan buka soalan pertanyaan daripada para pendengar. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebelum kita masuk sesi Q&A, kita habiskan sedikit, iaitu ghairi muttahidatin bizatihi wa illa lazima kaunul isnaini wahidan wa huwa muhalun la yuqalu. Saya terjemahkan balik dari yang bacaan tadi.
sifat kudrah tadi tidak bersatu dengan zatnya. Kan saya sebut tidak bersatu dengan zatnya. Ghairi muttahidatin li dzatihi. Kerana apa? Di dalam syarahnya mensyarahkan, iaitu ya'ni mumtazijatin wa mukhtalitatin, iaitu sifat Allah tadi tidak mumtazijatin, tidak jadi sebati, dan mukhtalitatin, iaitu meresap bidzatihi pada zat Allah Subhanahu wa taala, bi an takuna ma'ahu syai'an wahidan, dengan gambaran seperti kita kata zat itu dan sifat itu satu. Maksud dia adalah benda yang satu, dia adalah zat yang satu, dia adalah sifat yang satu. Maksud jadi satu. Itu tidak. Kerana apa? Bi'an, iaitu disebut di sini wa illa, iaitu kalau tidak. Terjemahan dia, kerana kalau ia bersatu, nescaya adanya dua perkara itu adalah satu. Nanti dia akan kata bahawa dua perkara, iaitu zat Allah SWT dan sifat kudrah itu adalah satu. Kan tidak benar. Padahal zat itu zat, sifat itu sifat. Ini, iaitu zat Allah adalah zat Allah. Sifat itu adalah sifat ma'ani kudrah. Cuma yang betul, dia qa'imatun bi zat. Dia berdiri pada zat. Dia bukan zat, dia adalah sifat. Ini. Sebab apa? Kalau kita kata zat, sifat kudrah itu adalah zat Allah, nescaya ini adalah perkara yang melanggar hukum akal. La yuqalu, tidak masuk akal. Kerana apa? Ni dua perkara yang berbeza. Kita kata ia adalah satu. Kerana nescaya adanya dua perkara itu adalah satu, atau menjadikan dua perkara itu sebagai satu. Dan hal ini adalah mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana dua, kita pula kata dia satu. Ini termasuk dari perkara mustahilat menurut para ulama ahli kalam. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi ini adalah sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk tentang sifat kudrah Allah SWT itu bersifat dengan sifat kidam, iaitu sedia ada, insya-Allah. Baik Doktor, Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama Doktor, ada soalan pertanyaan yang dihantar oleh para pendengar di WhatsApp konti 01129004 dan juga di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Ada yang bertanya, Doktor, bagaimanakah pula dengan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa Allah tidak menurunkan rahmatnya kepada saudara-saudara kita di Palestin? Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat rahmat ini, ia bukan kita panggil sebagai sifat ma'ani. Kerana rahmat ini adalah kita panggil dengan af'al Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan Allah. Boleh faham kan? Jadi sifat Allah itu adalah sifat nafsiyah, yang dipanggil juga dengan sifat zatiyah, menerangkan zat Allah. Kita sebut ia sifat hanya sebagai tasamuh dari segi bahasa sahaja, toleransi dengan bahasa. Lalu ada sifat salbiyah yang negates atau menafikan lawannya, seperti kidam, baqa', mukhalafatul li ta'ala li hawadisi qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah misalnya. Lalu sifat ma'ani dan maknawiyah. Ma'ani ini adalah sifat yang berdiri pada zat yang qadimah, sedia ada. Sedangkan rahmat Allah, dia bukan sifat ma'ani. Berarti rahmat Allah ini bukan qadimah, tapi dia hadisah dari segi bukti dia. Ada orang dalam keadaan susah, tidak mendapat rahmat. Lalu dia mendapat rahmat dari tiada kepada ada. Ini dipanggil af'al Allah, perbuatan Allah. Means Allah turunkan rahmat kepadanya. Kan? Atau dipanggil oleh ulama sebagai ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrah Allah. Allah Maha Kuasa. Sifat kuasa Allah qadimah, sedia ada. Bukan dari tiada kepada ada. Itu sifat Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya dengan kudrahnya. Dia menjadikan mungkin
sahabat saudara-saudara kita di Palestin yang diuji ini, diturunkan rahmat, diberikan kemenangan. Siapa tahu ini dipanggil rahmat Allah, dari tidak ada kepada ada kan. Allah SWT maha pemberi rahmat, maha mengasihi, maha menyayangi. Nah, ini kita panggil af'al Allah, perbuatan Allah. Ada orang tu hidup, lalu dia meninggal. Hakikatnya siapa yang mematikan? Allah. Allah lah muhyi wa mumit, yang maha hidup, maha menghidupkan dan maha mematikan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu kenapa Allah tidak menurunkan rahmatnya kepada saudara-saudara kita di Palestin? Nah, ini adalah kehendak Allah. Kita tidak tahu. Kita tidak boleh berandai. Tapi kita wajib bersangka baik dengan Allah. Mungkin kerana kita, mungkin ada benda yang perlu untuk kita muhasabah. Mungkin ada perkara yang Allah SWT perintahkan untuk kita usaha, bersatu dan lain-lain. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Baik, insyaAllah. Terima kasih, Doktor. Dan soalan seterusnya, Doktor, pada waktu ini, apa yang dimaksudkan dengan sifat Allah kekal? Apakah Allah bercakap-cakap tidak berhenti? Bagaimana, Doktor, pencerahan? Bismillahirrahmanirrahim. Maksud sifat Allah ini kekal, contohnya ilmu Allah. Ilmu Allah ni tidak akan sirna. Kan? Tak ada macam kita. Kita ni tahu, lepas tu kita lupa. Ni contoh dia. Allah SWT tidak akan lupa. Kuasa Allah. Allah maha kuasa. Tidak ada istilah sekarang Allah berkuasa. Besok dia lemah. Tidak. Kita ni sekarang muda. Kuatlah. Tunggulah dah tua nanti. Dah tak kuat dah. Atau kita sekarang kuat. Kena pukul. Kita jatuh, sakit, lemah. Kan? Jadi kita tidak kekal. Sifat kita ini boleh hilang. Allah SWT maha kekal sifat-sifatnya. Lalu bila dia kata sifat kalam Allah macam mana? Apakah berarti kalam Allah ni kekal? Maksud dia sifat, dia kata bercakap-cakap tak berhenti. Kita kena faham kalam itu adalah firman atau sifat firman Allah. Kan? Sifat kalam Allah. Kalam Allah ni berbeza dengan manusia. So janganlah kita bayangkan macam manusia cakap tak berhenti. Nanti kita juga akan bayangkan, iaitu apa? Kudrah Allah, Allah kuasa macam manusia. Kita akan bayangkan apa? Iradah, kehendak Allah macam kehendak manusia. Betul tak? Beza. Kan? Allah SWT, ilmu Allah, kalam Allah, sama Allah, basar Allah berbeza dengan makhluk. Jadi jangan memahami cakap tu macam kita duk cakap. Ya, kita duk cakap. Jangan. Jangan kita faham, jangan kita reflektkan pada diri kita, kita bagi contoh kita kepada itu, bukan. Ini. Tapi hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita beriman Allah bersifat dengan sifat kalam. Dan kalam Allah ini baqin, kekal, qadim, sedia ada, tidak akan sirna. Macam mana tu kita tak boleh bayangkan. Dan jangan kita kiasan dan samakan dengan makhluk. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik, Doktor. Ada satu soalan lagi, Doktor. Bertanya, kenapa sifat qudrat Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersatu dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana, Doktor? Maksudnya, kerana sifat itu adalah sifat. Zat itu adalah zat. Zat Allah adalah zat. Macam mana kita tak tahu? Sifat Allah adalah sifat Allah. Kita tahu sifat ma'ani. Kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Ini adalah sifat. Dia adalah sifat. Dia bukan, kita tak boleh kata dia itu jadi satu. Tidak. Sifat Allah sifat. Zat Allah zat. Tapi sifat kudrah ini berdiri pada zat. Dan kita tak kata zat Allah itu adalah sifat. Tidak. Zat Allah adalah zat. Beza dengan yang mengatakan Allah SWT ini kudrah, iaitu qadir, maha kuasa. Yang kuasa, zat itu adalah sifat kuasa. Tak. Sifat itu sifat. Kan? Zat itu zat. Dua perkara yang berbeza. Tapi kita kata sifat kudrah ini berdiri pada zat Allah. Ini yang hendak disyarahkan dan dijelaskan oleh Al-Imam
As-Sanusi rahimahullah di dalam kata-katanya ghairi muttahidatin lidzatihi. Maksud dia sifat itu tetap sifat, dia berdiri pada zat. Kita tak kata dia mumtazijatin, kita tak kata dia mukhtalitatin, kita tak kata dia bersenyawa ataupun bercampur, bukan. Tapi dia adalah sifat yang berdiri pada zat. Ini yang dimaksud. Wallahu alam. Baik, Alhamdulillah. Mungkin soalan terakhir pada waktu ini, Doktor. Ada yang bertanya, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa umat Islam seolah kalah dan tidak berdaya melawan Israel? Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Justru apa yang terjadi ini adalah kehendak dan kuasa Allah. Kita tak boleh menafikan, oh ini bukan Allah. Tak. Ini baik dan buruk semuanya datang daripada Allah. Akan tetapi bukan kerana bila mereka menang kita sedang kalah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lemah, bukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Apa sahaja dia kehendaki boleh terjadi. Tapi kita hidup di dunia ini adalah ujian bagi kita juga. Adalah reflection bagi kita juga. Bagaimana kita, apakah kita akan berusaha atau tidak? Kasab, makan kasab, makom kasab kita. Fungsi kita. We have to move. We have to berusaha. Ini yang mungkin. Mungkin. Kita tak tahu. Kita tak boleh judge. Kemungkinan ini yang belum ada. Effort kita mungkin belum cukup di sisi Allah. Sehingga oleh sebab itu kita tidak boleh bagi Allah SWT telah berfirman, kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah, kan? Jadi la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. So kita kena usaha, kan? Kita usaha, kita akidah. Kalau insya-Allah, kalau kita berusaha dengan sepenuh, bukan kita sendiri tapi semua umat Islam, kalau bersatu, berusaha dan bersama-sama, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, kan, boleh saja menjadikan sesuatu tersebut yang iaitu memberi pertolongan yang tidak dapat digambarkan, yang tidak dapat dibayangkan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, umat Islam pada perang Badar 1000 lawan 200 lebih, nak menang macam mana, kan? Orang kata logik kalah lah. Ada umat Islam ni zaman dulu, zaman Rasulullah SAW ni, perang ni bawa kayu je tuan-tuan dan puan. Ni macam mana? Tak boleh. Tiba-tiba tetap kemenangan berada pihak Islam kerana umat Islam bersatu dan bertekad bersama. Kita tengoklah bagaimana perang Khandaq 15,000 lawan 3,000 kena dikepung. Khandaq dikepung. Ustaz, itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukannya Nabi. Contoh dia. Tak, umat Islam kalau bersatu, insya-Allah. Sebab itu kita tak boleh lalai. Kita kena menolong mereka, saudara kita. Al-Muslim akhul Muslim, kan? So kita bantu. Mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Dan semuanya bersatu. InsyaAllah kalau kita bersatu, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan. Tapi kalau kita mengkufurkan nikmat Allah, kita tidak bersatu dan kita bercerai-berai, ini yang disebut bersatu kita kukuh, bercerai kita roboh. Nauzubillah min zalik. Ya. Wallahu alam. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman Al-Akiti atas pencerahan untuk petang ini, dan untuk bersama para pendengar juga kita ada kempen untuk kempen subuh for Gaza. Jangan lupa untuk kita jom sama-sama kita solat fardu subuh berjemaah, dan untuk anda juga dengan bacaan kunut nazilah sama-sama insya-Allah. Dan untuk bersama Dr. Aiman di hujungnya, saya berterima kasih banyak Doktor. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami.